Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama Teacher Sinta hari ini kita akan lihat topik atau bab yang ke-9 dalam Matematik SSM tingkatan 3 bagi tajuk garis lurus. Jadi untuk bahagian yang pertama, kita lihat apa yang kita nak belajar hari ini. Okay, pertama sekali kita nak lihat bentuk garis lurus. So kita akan kenal apa pun boleh ubah yang terlibat serta bagaimana kita nak menyusun sesuatu ungkapan tu atau persamaan menjadi bentuk garis lurus, bentuk Okey, kemudian daripada situ kita boleh tentukan apa itu kecerunan, iaitu M, dan juga apakah pintasan Y, iaitu C. Okey. Jadi kita lihat satu persatu bentuk persamaan garis lurus. So kita boleh kena pasti bentuk ni untuk garis lurus adalah Y sama dengan MX tambah dengan C. Okey, saya ulang, Y sama dengan MX tambah C. So Y dan X tu adalah koordinat So Y tu koordinat Y, X adalah koordinat X. Manakala M, M itu adalah kecerunan. Mesti M, tak boleh tukar huruf lain dia adalah M kecil kat situ. Dan C adalah pintasan Y, iaitu nilai kedudukan apabila X sama dengan kosong. So dia akan berada di pintasan Y, di tiang Y itu sahaja. Okey. Okey, seterusnya kita lihat satu contoh bagaimana nak menentukan kecerunan dan juga pintasan Y. Okey, kalau kita lihat contoh yang pertama, Y sama dengan X tolak 6. Okey, Y sama dengan X tolak 6. Okey, sekali Y sama dengan X tolak 6. Jadi kita kena pasti dulu. Okey, sebelum itu kita mesti susun dulu persamaan yang diberi itu dalam bentuk Y sama dengan MX tambah dengan C. Jadi kalau kita lihat, persamaan yang diberi itu hampir menyerupai, memanglah serupa dah pun, hampir bentuk iaitu Y duduk depan seorang-seorang sama dengan, kemudian dekat paling hadapan ada X X dan juga nombor di belakang iaitu tolak 6. So daripada situ kita boleh lihatlah Y itu sama dengan Y. M, Pak Su tentukan kecerunan iaitu M. M kat situ kita boleh lihat nilai dia 1. X bermaksud 1X. Jadi kecerunan iaitu M adalah 1. Seterusnya kita lihat pintasan Y itu tambah C di belakang tu sama dengan nilai negatif 6. So kita ambil terus nilai negatif 6. Ingat simbol di hadapan nombor tu kita ambil kira. Jadi jangan letak 6 saja pintasan Y adalah iaitu C adalah negatif 6. Ini untuk contoh yang pertama, Y sama dengan X tolak 6. Selesai kemudian kita lihat contoh yang kedua, iaitu persamaan Y sama dengan 7 tolak 2X. Kalau dekat sini kita perhatikan memang betul Y duduk seorang-seorang kat depan sama dengan tapi 7 duduk di hadapan 7 berada di hadapan. Sepatutnya X dulu yang berada di hadapan. So kita susun je lah dia. Memandangkan kita hanya nak pindahkan negatif 2X tu ke depan. Maksudnya kita tak langkah pun simbol sama dengan tu. Jadi simbol dia tak berubah. Jadi dia tetap akan jadi negatif 2X. 7 tu adalah positif 7. So akhirnya kita akan jadilah bentuk dia adalah Y sama dengan negatif 2X tambah 7. So daripada situ kita boleh tentukan apa itu nilai M, iaitu M sama dengan negatif 2. Dan juga nilai C kat situ adalah 7. Ini memang tak ada negatif sebab 7 tu positif. So boleh ini untuk persamaan Y sama dengan 7 tolak 2X. Jom kita lihat contoh yang seterusnya, contoh yang ketiga. Untuk contoh yang ketiga ni, kita nampak dah kat situ Y tidak lagi berkeseorangan. Dia ada 3 kat depan dia tu, 3Y. Jadi perkara pertama kita kena pastikan Y tu duduk seorang-seorang. So kita mesti pindahkan 3 yang duduk sebelah Y tu. 3Y tu bermaksud 3 darab. Darab bila kita pindahkan dia berlawanan dengan simbol bahagi. Sebab itulah saya buat kat situ bahagi 3. Maksudnya semua yang belah sana tu 6X sama 4 tu kita kena bahagi dengan 3. So 6
bahagi dengan 3 kita dapat 2x. Okay. 4 bagi 3 kita dapat 4 per 3 lah. Sebab tu kat situ hasil dia akan jadi y sama dengan 2x tambah 4 per 3. Okay, then kita check lagi sekali. Betul tak dia dah berada dalam bentuk y sama dengan mx tambah c. Okay, betul lah kan? Sebab y seorang-seorang duduk depan, kemudian ada x kat depan, kemudian baru ada nombor di belakang. Okay. So, bolehlah kita tentukan nilai m kecerunan dan juga nilai c. Jadi, berdasarkan perbandingan yang kita nampak kat situ, m adalah 2. Okay, kecerunan adalah 2. C iaitu pintasan y bagi soalan 3 ni adalah 4 per 3. Positif 4 per 3. So nanti kalau bila mendapatkan soalan yang dapat pecahan, jangan pelik pula sebab dia tak mustahil benda tu. Okay, asalkan kita ikut apa yang dia nak. Okay, mesti dalam bentuk y sama dengan mx tambah c. So tak ada masalah kalau jawapan kita dapat tu dalam bentuk pecahan. Okay, jangan bagi bentuk kumpulan pula. So bila awak tekan kereta ke mana tahulah kan dapat kumpulan, convert dia balik, tekan shift ABC, awak akan dapat dalam bentuk pecahan. Okay, so settle untuk contoh yang ketiga. Okay. Okay, contoh yang terakhir, contoh yang keempat. Okay, ini lagi sekali kita nak menentukan kecerunan dan juga pintasan y. Jadi kalau tengok contoh 4 ni, okay, dia dah bercampur-campur dah kat situ. Ada 4y tolak 3x sama dengan 8. So apa-apa pun kita kena pastikan y duduk sorang-sorang saja di hadapan. Jadi pelan-pelan kita kena pindahkan 4 dan juga negatif 3x kena pindahkan ke belah sana. Okey, jadi kita tengok dulu kalau 4 dengan negatif 3x mana yang kita perlu utamakan. Kita tengok pada sini kita utamakan yang jauh dengan y iaitu negatif 3x dulu. Negatif 3x pindah dia akan jadi negatif lawan dia positif. Okay, sebab tu saya letakkan dia sebagai 3x. Okay, positif 3x. Ingat x kan duduk depan kan? Sebab tu saya tak di depan. Okay, kemudian saya tambah dengan 8. Kenapa tambah dengan 8? Sebab 8 tu memang asal dia positif 8. So kita letak dia sebagai positif 8 lah, iaitu tambah 8. Baik, seterusnya hanya tinggal 4y je kat situ kan. Jadi macam tadi juga cara nak pisahkan 4 dengan y, iaitu 4 darab y ni. Okay, kita bawa dia ke belah sana, dia akan jadi operasi yang berlawanan, iaitu darab lawannya bahagi. Jadi kita kena bagikan ke semua yang belah sana dengan 4. Okay, first sekali kita bagikan 3x dengan 4 jadi 3 per 4x. Dan juga 8 bagi 4 kita akan dapat jawapan dia 2. Okay, so bila kita dah susun dalam bentuk y sama dengan mx tambah c, kita dapat y sama dengan 3 per 4x tambah dengan 2. Okay, daripada sini baru kita boleh buat perbandingan persamaan yang kita dapat dengan bentuk asas dia. So m kat situ kita dapat kecerunan m adalah 3 per 4 dan juga nilai c pintasan y dia adalah positif 2 ataupun 2. So, benda ni sangat berkait rapat dengan, topik ni sangat berkait rapat dengan algebra. Jadi, awak kena imbas balik lah yang awak dah belajar di tingkatan 2 dan tingkatan 1. Bagaimana nak pindahkan y, nak pindahkan x, okay? Nak pindahkan nombor. Kalau tolak, pindah jadi tambah. Kalau darab, pindah jadi bagi. So, macam tu lah. Okay? So kemahiran ni memang awak kena kuasai. Okay? Jadi tak ada cara lain. Practice make perfect. Okay, buat latihan banyak kali, insya-Allah awak akan biasa. Okay, so awak akan tak ada masalah lah untuk jawab soalan-soalan ni di masa akan datang. Jadi habis kita punya objektif hari ni, iaitu kita nak menentukan kita nak kena pasti bentuk asas garis lurus, iaitu y sama dengan mx tambah c. Kemudian kita susun dia dalam bentuk y sama dengan mx tambah c. Daripada situ kita boleh tentukan nilai kecerunan, iaitu m. Okay, nilai pintasan y iaitu c. Okay, dan manakala y dan x dalam bentuk asas tu mewakili koordinat. Okay, hanya itu saja daripada Sinta untuk kali ini. Kita akan sambung di bahagian yang kedua dari untuk kelas yang akan datang. So, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Jumpa lagi. Bye.